Okey, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Amin dari Diploma Kejururawatan Semester 4. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu topik berkaitan dengan satu topik yang besarlah, iaitu ONG, iaitu Obstetric dan Gynecology. Okey, saya buat video ni untuk membantu anda semua untuk memahami berkenaan dengan topik ONG ni. Kita dapat memahami lebih mendalam dan dengan ayat yang simple untuk anda senang belajar lah. Okey, first sekali, dia ada dua topik yang berbeza. Obstetric satu topik, gynecology satu topik. Kita akan pergi pada obstetric dahulu. Okey, untuk obstetric dia banyak topik-topik yang kecil. Jadi kita pergi topik kecil yang pertama iaitu terminologi. Okey, terminologi ni dia lebih kurang macam medical term lah. Okey, yang pelajar-pelajar medical tahulah medical term tu apa. Memang sangat susah untuk kita ingat. Tapi kita akan try untuk belajar dahulu terminologi ni. Okey, terminologi obstetric. Okey, terminologi obstetric dia merupakan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang obstetric. Okey, sebab tu kita kena belajar. Sebab tu dia merupakan topik yang pertama. Okey, next kita masuk terus pada obstetric. Obstetric merupakan perbidanan ataupun kebidanan. Merupakan satu bidang perubatan yang berkaitan dengan penjagaan wanita semasa hamil, kelahiran dan selepas bersalin. Okey, obstetrician merupakan pakar kebidanan. Okey, next iaitu midwife. Midwife merupakan bidan. Okey, seorang yang terlatih yang berkelulusan untuk merawat ibu semasa labor. Bidan ni selalunya nurse, iaitu jururawat yang mengambil pos basic dalam midwife, iaitu dia spesifik untuk menjaga ibu semasa labor, semasa kehamilan lah. Okey, midwifery merupakan ilmu tentang kebidanan. Okey, menarche. Menarche merupakan satu keadaan di mana seorang wanita mengalami haid buat kali pertama. Okey, menarche biasanya berlaku pada usia 10 hingga 14 tahun. Selalunya berlaku pada remaja lah. Remaja yang usia 10 hingga 14 tahun dia akan mengalami haid yang pertama. Haid buat kali pertama itu kita panggil sebagai menarche dalam terminologi obstetrik. Okey, menopause. Menopause merupakan putus haid kerana ovari tidak dapat menghasilkan hormon dan ovum. Biasanya berlaku antara usia 45 hingga 50 tahun. Okey, macam menopause pula, dia berlaku pada di kalangan wanita. Wanita yang berusia 45 hingga 50 tahun. Tak semestinya wanita 45 hingga 50 je dia akan kena. Ada wanita yang usia dia lebih daripada 50 baru dia kena. 51, 52 baru dia akan mengalami menopause lah. Tak semestinya pada lingkungan usia tu je korang akan kena. Okey, amenorrhea. Amenorrhea ialah tiada haid, tiada kedatangan haid. Sepatutnya setiap bulan akan mengalami kedatangan haid selama 5 hari pada minimum, 7 hari pada maksimum. Ikut pada keadaan lah. Jadi, amenorrhea ni tiada haid bermaksud itu merupakan ada 3 tanda-tanda awal lah. Amenorrhea merupakan tanda-tanda awal bagi kehamilan, bagi masalah pada gangguan ovum dan merupakan tanda-tanda awal bagi menopause. Okey, gravid. Gravid merupakan mengandung iaitu hamil. Kita panggil gravid lah untuk bahasa medical term. Untuk pregnancy pula, satu keadaan di mana terdapat embryo atau fetus di dalam uterus iaitu jangka masa dari berlaku proses persenyawaan hingga kelahiran bayi. Bermaksudnya selalunya ibu akan pergi cek dekat klinik dan akan buat scan lah. Dan ada terdapat embryo dan fetus terdapat di dalam perut, itu kita panggil sebagai pregnancy. Okay, itu bahasa yang paling mudah lah saya bagi. Okey, gravida. Gravida merupakan bilangan kehamilan, iaitu berapa kali mengandung termasuk keguguran. Okey, berapa kali dia mengandung? Senang cerita, berapa kali dia mengandung, tak kisahlah dia mengandung tu gugur ke, hidup ke, itu kita panggil gravida. Sebagai contohnya, kita ambil senang contoh gravida ni, dia mengandung 4 kali. 2 meninggal gugur, 2 selamat dilahirkan. Jadi, dia ada 4 gravida.
Itu yang kita panggil lah maksudnya bilangan kehamilan. Tak kisah sama dia hidup atau mati. Gestation merupakan jangka masa hamil. Okey, jangka masa hamil ni ialah daripada dia awal pregnant hingga akhir dia pregnant sebelum mengalami kelahiran. Itu kita panggil jangka masa hamil. Okey, untuk para. Para merupakan bilangan ataupun jumlah kelahiran anak sama ada hidup atau mati. Okey, sekarang ni para ni bilangan kelahiran ni kita tengok dia berapa. Bermaksudnya dia berapa kali lahir. Okey, macam tadi berapa kali mengandung. Mengandung iaitu gravida. Berapa kali lahir iaitu para. Okey. Primate gravida merupakan kandungan yang pertama. Senang cerita, mak ibu tu mengandung kali pertama lah. Itu kita akan panggil primate gravida. Nulipara merupakan seorang ibu yang tidak pernah melahirkan anak yang berupaya terus hidup. Nulipara bermaksudnya ibu dia dah mengandung 4 kali. Bila time melahirkan anak, semua yang dilahirkan semua meninggal. Itu kita panggil nulipara. Okey, nuli gravida, ibu tu tak pernah mengandung langsung daripada dia kahwin sampai dah dia tua memang tak pernah mengandung langsung lah. Okey, ini saya bagi bahasa yang senang faham lah. Okey, multigravida. Multigravida merupakan kehamilan lebih dari sekali. Contohnya kali kedua dan seterusnya. Bermaksudnya patient iaitu ibu tu mengandung lebih daripada 2 orang anak. Itu kita panggil multigravida. Tadi primate gravida ialah anak pertama. Yang ini bila dia dah anak kedua dan selebihnya kita akan panggil multigravida. Okey, multipara pula seorang ibu yang telah melahirkan lebih daripada seorang anak. Tadi para merupakan bilangan anak yang dilahirkan. Multipara dia melahirkan anak lebih daripada seorang. Itu kita panggil multipara. Okey, next ialah grand multipara. Grand multipara ni seorang ibu yang telah melahirkan anak ke-6 atau lebih. Bermaksudnya yang tadi multipara dia melahirkan lebih dari seorang anak. 2 dan 3 dan seterusnya. Grand multipara ni dia melahirkan lebih iaitu 6 dan ke atas. Okey. Grand multigravida dia mengandung lebih daripada 5 orang. Kita panggil grand multigravida. Ada grand dia mesti lebih daripada 5. Okey. LMP. Last menstrual period. Okey, adalah hari pertama bagi haid yang terakhir. Bermaksudnya contoh kat sini lah. Dia haid yang normal minimum ialah 5 hari. Okey, hari terakhir dia haid ialah 15 hari. Jadi 15 pada 15 hari bulan, 15 hari bulan. Jadi 5 hari pada minimum. Jadi dia nak last hari pertama iaitu 15, 14, 13, 12, 11. Bermaksudnya NNP dia ialah pada 12 hari bulan. Iaitu hari pertama dia datang haid. Bagian terakhir lah. Mungkin contohnya senang faham lah. Dia tak datang haid pada bulan 2. Bulan 1 last datang haid kan. Jadi last datang haid pada 15 bulan. Normal 5 hari. Jadi kita kira nak hari pertama kita kira 15, 14, 13, 12, 11. Iaitu 11 hari bulan 1 dia last datang period. Iaitu hari period pertama, sorry. Okey, EDD expected date of delivery ialah tarikh jangkaan akan melahirkan anak. Okey, maksudnya jangka masa dilahirkan anak tu bila? Kita boleh kira melalui EDD lah. Jadi pengiraan dia pada next video kita akan tunjuk. Okey, untuk prenatal. Prenatal merupakan semasa kehamilan sebelum kelahiran. Maksudnya prenatal ni digunakan semasa anak di dalam kandungan sebelum dia dilahirkan. Itu kita panggil dia proses prenatal. Prenatal lah kita panggil bahasa Melayu dia. Okey, postnatal iaitu postpartum ataupun postpartum dia merupakan selepas kelahiran. Bila bayi itu dilahirkan dia kita akan panggil dia postnatal ataupun postpartum. Kontraksi ataupun nama singles contraction, penguncupan yang berlakunya pada uterus. Dia akan pada uterus ibu dia akan berlaku penguncupan iaitu kontraksi kita panggil yang biasa berlakunya pada bayi yang akan dilahirkan. Bermaksudnya jangka masa dilahirnya dekat. Maksudnya due date dekat lah. Dia akan merasa kontraksi yang sangat kuat.
Okey, lochia ialah keluaran darah dan tisu debris dari uterus selepas kelahiran. Okey, maksudnya lochia ni dia ada 3 jenis blood iaitu alba, serosa dengan rubra. Kita boleh tengok dekat situ lah. Okey, ini darah-darah ni memang normal akan keluar sebab dia akan orang kata bersihkan bahagian dalam lah. Darah tu keluar pada dalam keluar. Okey, puerperium merupakan satu jangka masa iaitu 6 minggu selepas kelahiran bayi dan organ reproduktif akan kembali ke keadaan asal. Bermaksud dekat sini, selepas lahir, kita punya kan selepas lahir perut ibu daripada membesar dia akan mengecil semula kembali kepada normal. Selepas 6 minggu itu kita panggil jangka masa periperium iaitu pada uterus yang akan menguncup akan kembali kepada bahagian kaviti pelvic. Jadi macam bahagian perineum ibu akan kembali normal. Okey, dia ambil masa 6 minggu itu kita panggil periperium. Involusi uterus. Uterus mengecut pada saiz asalnya dan kembali ke kedudukan asalnya pada kaviti pelvis. Macam tadi saya kata, periperium berlaku iaitu dalam jangka masa periperium 6 minggu tu, involusi uterus akan berlaku. Uterus akan mengecut dan dia akan kembali ke kedudukan pelvis. Okey, gestasi. Gestasi ni kita boleh lihat masa kehamilan yang ternyata dalam hari dan minggu. Selalunya kita guna pada klinik lah, klinik kesihatan. Okey, selalunya ibu datang untuk check up. Jadi kita akan kira dia punya berapa minggu kehamilan yang dia hamil sekarang lah. Contohnya macam apa nama ni, 7 minggu, 8 hari ke, 24 minggu, 8 hari. Sebagai contoh, kita akan guna istilah gestation ni di klinik kesihatan. Okey. Okey, trimester. Trimester ada 3 peringkat. Trimester pertama, first trimester, trimester kedua dan ketiga. Trimester pertama ni kita tengok jangka masa dari conception hingga 12 minggu. Daripada masa pertama hingga ke 12 minggu kehamilan lah. Okey, trimester kedua usia daripada 13 hingga 24 minggu kandungan. Dan trimester ketiga 25 minggu hingga cukup bulan, full term cukup bulan dalam lingkungan 40 minggu. Okey, labor. Labor merupakan proses di mana fetus, placenta dan membrane dilahirkan melalui salur genitalia selepas 28 minggu mengandung. Bermaksud kat sini, proses labor ada 3 peringkat. Nanti kita akan terangkan lebih mendalam lah tentang proses labor. Tetapi umum untuk proses labor ni ialah fetus, placenta, membrane akan keluar semasa mengandung. Settle. Okey, senang faham lah. Okey, abortion. Abortion merupakan keguguran dalam bahasa Melayu dia, iaitu keluaran hasil kandungan dari uterus sebelum 22 minggu. Usia kehamilan dan berat bayi kurang dari 500 gram. Bermaksudnya ibu yang mengalami keguguran ni, dia punya kandungan dia tak matang, iaitu pada usia 22 minggu lah. Dan berat bayi dia mesti 500 gram ke bawah. Itu tahap jenis abortion lah, dia punya ciri-ciri abortion. Next, kita pergi pada antepartum hemorrhage, iaitu pendarahan antepartum. Pendarahan dari uterus melalui vagina selepas 24 minggu kehamilan. Okey, pendarahan yang berlaku bermaksudnya pada selepas 24 minggu kehamilan. Pendarahan ni akan berlaku pendarahan yang banyak keluar daripada vagina lah. Itu kita akan suspect antepartum hemorrhage. Akan ada ciri-ciri antepartum hemorrhage macam mana benda terjadi itu pada next video. Okey, kita akan tunjuk. Okey, postpartum hemorrhage. Pendarahan postpartum. Apa itu postpartum? Postpartum tadi ialah selepas bayi dilahirkan. Postpartum atau postnatal lah. Jadi hemorrhage is pendarahan. Jadi postpartum hemorrhage pendarahan selepas kelahiran. Pendarahan dari uterus melalui vagina sebanyak 500 ml atau lebih selepas kelahiran bayi dan boleh menyebabkan ringatan. Maksudnya selepas kelahiran bayi akan ada darah yang keluar macam saya sebut tadi iaitu lochia. Ada 3 jenis darah, rubra, serosa, alba.
ia akan keluar seperti dalam kit biasa, cuma amount dia kurang, tak banyak seperti 500 ml. Kalau tiba-tiba pada peringkat alba ulcerosa ke darah tu keluar melebihi 500 ml, itu kita suspek sebagai postpartum hemorrhage. Itu sama juga, kita akan terangkan lebih dalam next video lah. Yang paling penting kita kena tahu apa maksud postpartum hemorrhage. Okay. Dan menyebabkan renjatan. Renjatan ni hypovolemic shock. Okay. Antenatal, antepartum, iaitu tempoh masa sebelum kelahiran. Bermaksudnya antenatal ni ialah daripada dalam perut, bayi dalam perut sebelum dia lahir, itu dipanggil antepartum. Postpartum kita dah sebut tadi, tempoh masa selepas kelahiran lah, puerperium, tempoh masa berakhir peringkat ketiga level sehingga 6 minggu selepas kelahiran. Okey, macam tadi kita ada sebut pasal term. Full term. Term ialah matang. Selalunya usia kandungan 37 hingga 42 minggu. Bayi yang dilahirkan dalam lingkungan 37 hingga 42 minggu ni memang cukup matang lah. Tak ada apa-apa gangguan. Macam full term pun sama juga, kehamilan berusia 40 hingga 42 minggu. Dia dalam lingkungan yang matang. Dia lebih kurang sama je. Dalam term dengan full term ni, dua-dua dalam lingkungan 37 hingga 42 minggu ni, bayi boleh dilahirkan. Tak ada apa-apa gangguan masalah lah. Okey. Post-date merupakan kandungan melebihi dari tarikh jangkaan lahir EDD. Bermaksud kat sini sebagai contoh EDD dia pada 15 hari bulan 1, 2021. Tetapi bayi dilahirkan pada 22 hari bulan 1, 2021. Bermaksudnya seminggu lewat. Itu kita panggil post-date. Ini kita terangkan tadi. Preterm bayi. Preterm baby, premature baby. Iaitu bayi yang dilahirkan sebelum 33 minggu usia kehamilan dan beratnya kurang dari 22.5 kg. Maksud dekat sini, bayi ni bayi kurang matang. Bayi ni tak matang lah. Macam tadi, matured for full term, dia selepas 37 minggu. Tetapi bayi ni preterm dia sebelum 37 minggu, dia dilahirkan. Dan dia akan mengalami komplikasi lain lah. Okay, dia banyak komplikasi. Itu next video kita akan bagi tahu. Okay. Low birth weight baby. Bayi yang dilahirkan dengan berat badan kurang dari 25. Maksud dekat sini, dia tak kisah. Walaupun kalau macam ni, dia spesifik pada bayi yang term ataupun full term. Ada bayi yang term dengan full term, dia lahir cukup bulan, iaitu lebih daripada 37 minggu. Tetapi dia punya berat badan kurang 2.5. Okey, macam neonate pula, newborn ataupun neonatal, bayi berusia 28 hari yang pertama. Okey, perinatal merupakan jangka masa dari 28 minggu kandungan hingga 7 hari pertama selepas kelahiran. Maksudnya bayi itu daripada usia 28 minggu hingga 7 hari pertama, bayi itu kita dikategorikan sebagai perinatal. Okey, intrauterine death IUD. Fetus yang mati dalam uterus selepas 28 minggu kehamilan. Macam tadi dia ada lebih, dia ada dua jenis kan, intrauterine death dengan abortion. Abortion ialah keguguran sebelum 22 minggu. IUD ialah fetus yang mati selepas 28 minggu. Dia beza dua kat situ. Okey, untuk stillbirth pula, fetus yang lahir selepas 28 minggu kehamilan tetapi meninggal. Lahir selepas 28 minggu kehamilan tetapi telah meninggal semasa dilahirkan. Bermaksudnya fetus dilahirkan sampai 28 minggu. 28 minggu ialah preterm. Jadi bila dilahirkan preterm dan semasa proses kelahiran dia meninggal. Itu kita panggil stillbirth. Okey, itu saja. Jadi next video kita akan menunjukkan tentang, kita akan masuk topik lebih mendalam. Kita dah tahu ini ialah terminologi about obstetric. Jadi next video kita akan menerangkan topik-topik kecil lain di dalam obstetric lah.
Jadi, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.